Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ain Soleha binti Rusdi. Nombor metrik 22 DTPQ 0211. Saya akan membentangkan tentang tajuk peringkat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah mata pelajaran Sirah Nabawiyah, kod kursus AGM 1053. Okey, bagi pendahuluan, sebagaimana yang kita tahu, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah bukan semudah yang mana kita sangka. Terdapat pelbagai rintangan dan dugaan yang telah dilalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah cacian makian semua dihadapi oleh Nabi Muhammad dan juga para sahabat pada ketika itu. Lepas tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni juga menghabiskan 13 tahun berdakwah di Mekah dan 10 tahun menghabiskan di kota Madinah. Jadi total sini 23 tahun Nabi berdakwah sehinggalah sampai akhir hayat dia baginda berdakwah. Jadi maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam ni dia melaksanakan amanah, tanggungjawab yang telah Allah perintahkan. Okay, walaupun perik untuk laksanakan, tapi baginda sallallahu alaihi wasallam tetap cekal untuk menyampaikan dakwah tu. Okey. Lepas tu penghijrahan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mempunyai 4 peringkat, iaitu yang pertama, berdakwah secara rahsia. Okey, berdakwah secara rahsia ni maknanya tanpa pengetahuan orang Quraisy. Lepas tu peringkat kedua adalah berdakwah secara terang-terangan tanpa kekerasan, berjalan sehinggalah berlakunya penghijrahan. Okey, situ apabila berdakwah peringkat kedua ni berlakulah penghijrahan. Okey, peringkat ketiga pula adalah dakwah secara terang-terangan juga dengan menggunakan senjata. Okey. Sehingga berlakunya pembukaan kota Mekah. Yang keempat, dakwah peringkat keempat adalah dakwah secara terang-terangan juga dengan mengangkat senjata bagi sesiapa yang menghalang untuk berdakwah. Okey. Jadi sini segala perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawa Islam ni daripada zaman jahiliah dulu yang telah melakukan banyaklah maksiat ke apa benda sehingga menujulah peradaban Islam yang cerah. Okey, kita pergi kepada dakwah peringkat pertama. Okey. Semasa dakwah peringkat pertama ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui 3 tahun berdakwah secara sembunyi, secara rahsia, tanpa pengetahuan orang Quraisy. Okey. Pada dakwah peringkat pertama ni, tujuan pertama dia adalah untuk menyeru manusia Arab ni untuk supaya menyembah Tuhan Yang Maha Esa dan juga menyingkirkan penyembahan berhala. Kerana pada ketika zaman dulu tu mereka terlalu fanatik dengan warisan nenek moyang mereka, iaitu menyembah berhala. Lepas tu membunuh anak perempuan. Lepas tu membunuh anak perempuan dan juga minum arak tu semualah yang mereka amalkan pada ketika tu. Lepas tu pada peringkat pertama ni Nabi Muhammad hanya mengajak mereka yang karib dengan baginda sahaja, ataupun mereka yang kenal ataupun rapatlah dengan baginda pada ketika tu. Okey. Masa baginda ajak ni mengumpullah beberapa orang. Lepas tu dia memilih satu tempat yang agak terpencil, iaitu di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Di situlah mereka menunjukkan Nabi Muhammad tunjuk cara-cara bagaimana untuk solat dan memberikan kebenaran lah pada mereka tunjuk ajar. Okay. Dan juga pada peringkat pertama ni, peringkat Nabi Muhammad berdakwah secara rahsia. Jadi mereka apabila ingin melakukan ibadat, mereka akan pergi ke lorong-lorong Mekah. Itu tempat yang terpencil lah. Okey.
Okey, dakwah peringkat kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Pada peringkat ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Okey, dakwah inilah berlaku tanpa kekerasan sehingga berlakunya penghijrahan. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa sampaikanlah secara berterus terang apa yang diperintahkan kepadamu, wahai Muhammad, dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu. Okey, pada peringkat kedua ni, memang banyaklah mehnah ataupun ujian yang telah dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Okey, lepas tu apabila sampainya wahyu ni, Nabi Muhammad telah mengumpulkan Bani Fir dan juga Bani Adi di atas Bukit Safa. Dan baginda menanyakan bahawa mereka ni percaya tak akan Nabi Muhammad SAW yang akan membawa berita. Lepas tu mereka menjawab bahawa dia percaya akan Nabi Muhammad kerana tak pernah lagi Nabi Muhammad ni bercakap dusta. Okay, lepas tu ada juga kaum yang tidak bersetujulah dengan pendapat Nabi Muhammad ni. Contohnya macam pihak Quraisy. Apabila Nabi Muhammad bertanya, mereka hanya menunjukkan reaksi terhadap seruan Nabi Muhammad ni lah dengan berpaling tadah dan mencemuh seruannya. Okey, masa ni memang banyak ujian yang dilalui sehingga berlakunya penyiksaan kepada Nabi Muhammad. Okey, sebagai contohnya, penyiksaan yang telah dilalui, ada seorang hamba membuang najis unta di atas kepala Nabi Muhammad semasa baginda sedang sujud, sehingga datanglah anaknya Fatimah yang membuang najis-najis itu dan berdoa kepada Allah supaya orang yang telah mengkhianati baginda tu berubah. Okey. Lepas tu kaum selain itu, masa peringkat kedua ni, kaum Quraisy tidak mampu untuk mengawal kegiatan Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam. Jadi dia orang ni, puak-puak Quraisy ni tak mampu nak kawal, sebab memang macam semakin lama semakin ramai orang yang masuk Islam. Lepas tu mereka ni juga ambil kesempatan untuk mengganggu baginda apabila sedang berdakwah. Terdapat pelbagai cemuhan, cacian lah pada ketika tu. Mereka ada juga yang telah menaburkan duri-duri di sepanjang perjalanan baginda SAW, melemparkan batu sehingga berlaku kecederaan kepada baginda. Jadi semua ujian ni baginda lalui dengan tawakal dan juga sabar. Lepas tu peringkat kedua ni juga, orang Quraisy yang tidak bersetuju ni, yang ingin membantah agama Islam, mereka sanggup untuk memberikan harta, pangkat dan kuasa jika baginda bersetuju untuk menghentikan dakwahnya. Okey, terdapat penyiksaan yang dilalui Rasulullah SAW. Contohnya Aqabah bin Abi Mu'id yang menjerut leher baginda dengan sehelai kain sehingga baginda susah untuk bernafas. Lepas tu penyiksaan yang dilalui Rasulullah pada ketika itu adalah bapa saudaranya sendiri, iaitu Abu Jahal yang bercadang untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Lepas tu selain itu, Uqbah bin Abi Mu'id yang juga turut mengkhianati Nabi Muhammad yang sedang solat di tengah-tengah puak Quraisy, iaitu dengan membawa najis sembelihan. Mereka membuang najis sembelihan unta ni di atas kepala Nabi sehingga Nabi Muhammad SAW susah untuk bangun daripada sujudnya, sehingga datanglah anaknya iaitu Fatimah yang membersihkan najis-najis dan menangis ketika melihat ayahandanya dikhianati oleh
puak Quraisy, dan dia berdoa supaya orang yang mengkhianatinya berubah. Selain itu, Ummu Jamil, iaitu isteri Abu Lahab, dia ni juga selalu mengkhianati baginda, iaitu dengan menabur duri-duri di atas jalang yang telah dilalui baginda. Lepas tu, okey, jadi macam terdapat banyak penyiksaan hak dilalui sehingga Nabi Muhammad SAW berasa kasihan akan orang Islam. Sebabnya orang Islam pada ketika itu juga turut diseksa, sehingga ada juga yang telah mati, yang sehingga buta dan sebagainya, dan sebagainya. Seterusnya, dakwah peringkat ketiga. Dakwah peringkat ketiga ni dakwah secara terang-terangan dengan mengangkat senjata, dengan menggunakan senjata sehingga pembukaan kota Mekah. Okey, masa peringkat ketiga ni Allah Subhanahu Taala memberi perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah. Okey, disebabkan oleh penyiksaan yang sangat tidak dapat dikawal tadi, Allah Subhanahu Taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk berhijrah. Kerana kerana raja di suatu tempat, iaitu di negeri Habsyah, rajanya kepada ketika itu tidak kejam, dan juga menerima kedatangan baginda SAW. Apabila kaum Quraisy mengetahui hal ini, mereka menghantar dua pemuda, iaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan juga Amr bin Al-Ash. Pada ketika ini mereka ni belum masuk lagi agama Islam, dan mereka menghadap Raja Najasyi. Mereka berkata macam-macam lah supaya Nabi Muhammad dan juga para sahabat ni balik semula ke kota Mekah, kerana mereka ingin mengkhianati baginda SAW. Akan tetapi Raja Najasyi ni tidak semudah untuk mempercayai kata-katanya, dan mereka berbincang dan juga bertanya antara satu sama lain. Akhirnya Raja Najasyi tidak bersetuju untuk menyerahkan orang Islam ini kepada kaumnya semula. Pada ketika tu orang Islam ni mengatakan bahawa pada zaman dulu mereka ni adalah daripada zaman jahiliah yang telah mengamalkan penyembahan berhala, meminum arak dan sebagainya. Lepas tu apabila kedatangan baginda SAW ni, mereka telah menerima wahyu dan juga kebenaran. Jadi kaum Quraisy tidak bersetuju dengan hal itu dan telah menyeksa mereka. Jadi Raja Najasyi ni tidak bersetujulah untuk menyerahkan kembali orang Islam kepada kaum Quraisy. Dua pemuda ni juga menghantar beberapa banyak hadiah supaya Raja Najasyi ni sukalah, boleh terima dengan permintaan mereka untuk kembalikan orang Islam. Okey, jadi orang Islam telah mendapat tempat tinggal yang baik di Habsyah dan diterima oleh penduduk di sana. Okey, dalam dakwah peringkat ketiga ni adalah berdakwah secara terang-terangan dan menggunakan senjata. Jadi sinilah ada peperangan yang telah dilalui. Contohnya Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq dan sebagainya. Okey, Perang Badar ni adalah perang pertama dalam Islam. Lepas tu perang ini juga memberi kesedaran kepada orang Quraisy, iaitu orang Islam sudah mula kuat. Lepas tu baginda memerintahkan sahabat-sahabat baginda itu merampas kembali barang-barang
barang rampasan perang lah maknanya. Lepas tu masa perang Badar ni juga mereka kaum Quraisy mengumpulkan tenteranya seramai 1000 orang, iaitu di bawah pimpinan Abu Jahal. Iaitu Abu Jahal ni bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Okey. Dengan bantuan Allah SWT, pahlawan-pahlawan Islam berjaya membunuh ramai musuh mereka. Walaupun pada ketika tu bilangan tentera Islam ni taklah sebanyak mana, tapi dengan bantuan Allah tu orang Islam menang pada ketika perang yang pertama ni. Okey. Jadi mayat-mayat itu dikumpulkan oleh orang Islam dan ditanam ke dalam perigi. Okey, seterusnya adalah perang kedua, iaitu perang Uhud. Pada ketika ni orang Quraisy ingin membalas dendam terhadap orang Islam. Sebabnya pada perang yang pertama, iaitu perang Badar, orang Islam telah memenangi perang. Dan juga kali ini kaum Quraisy ingin membalas dendam. Mereka ingin berperang lagi dan menubuhkan sebuah angkatan perang yang kuat dan juga bersenjata. Kaum Quraisy ni mengumpulkan 3000 pasukan yang diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb. Pada ketika tu awalnya perang Uhud ni dalam seramai 1000 orang, tapi telah diajak oleh seorang pemuda tu jadi kurang 300 orang. Lepas tu tetapi pada ketika tu Nabi Muhammad tetap memberi kata-kata semangat kepada tentera Islam. Okey. Dan juga pada ketika perang Uhud ni, Nabi Muhammad SAW telah mengatur strategi dan telah meletakkan beberapa tentera di atas Bukit Safa. Di atas Bukit Uhud. Okey. Selepas tu apabila Nabi Muhammad ni meletakkan beberapa tentera di atas Bukit Uhud untuk memanah. Okey, dan pada selepas tu ramailah daripada kaum Quraisy ni telah tertewas. Dan juga orang Islam telah turun daripada bukit tersebut dan pergi untuk merampas harta rampasan perang. Akan tetapi baginda meminta untuk pasukan Islam ni untuk tetap di atas bukit, sehingga Nabi Muhammad SAW memberikan perintah lah untuk turun daripada tu, tapi mereka ni tidak mendengar nasihat baginda. Lepas tu datanglah kaum Quraisy menyerang daripada belakang Bukit Uhud. Jadi sini pihak kaum Quraisy yang menang dalam perang Uhud, kerana kaum Islam tidak mendengar akan perintah ketua. Jadi perang Uhud ni juga Rasulullah sendiri yang mengalami luka-luka di bahagian muka dan gigi baginda juga patah. Lepas tu perang Uhud ni adalah peristiwa yang akan diingatilah oleh orang Islam sebagai pengajaran. Peristiwa yang sedih pada ketika perang Uhud ni juga adalah bapa saudara baginda sendiri, iaitu Hamzah, yang telah tertewas dalam peperangan ini. Jadi pada perang ini tentera Islam memohon maaf atas kesilapan mereka. Seterusnya peperangan Perang Khandaq. Okey. Jadi disebabkan oleh kemenangan daripada peperangan Uhud telah menaikkan semangat kaum musyrikin Mekah dan orang-orang Yahudi Madinah untuk memajukan Islam. Jadi mereka berkumpul dan bergabung semua kekuatan mereka ni untuk mengepung Madinah, kerana Madinah ini adalah kekuatan orang Islam pada ketika itulah. Okey, jadi pasukan tentera gabungan ni adalah di bawah pimpinan Abu Sufyan bin Harb. Tentera musuh seramai 10,000 orang berkumpul di luar kota Madinah. Angkatan tentera Islam berjumlah
3,000 orang sahaja. Maknanya kumpulan tentera mereka ni adalah sangat banyak lah, sangat besar daripada tentera orang Islam. Okey. Jadi daripada kemenangan perang Badar telah memberi pengajaran lah daripada orang Islam, dan kekalahan daripada perang Uhud tu perlu ditebus. Jadi mereka walaupun bagaimanapun mereka tetap kuat semangat untuk menentang tentera musyrikin Mekah dan juga Yahudi. Jadi Nabi Muhammad SAW juga telah memerintahkan orang Islam untuk menggali parit, dan juga umat Islam mengambil strategi bertahan dalam kota untuk menghadapi serangan. Sebelum daripada peperangan ini berlaku, orang Islam telah bersedia dengan contohnya bekalan makanan. Bekalan makanan tu dituai lebih awal, dan juga dituai dari awal, dan apabila sampainya tentera kaum Yahudi ni, mereka telah kehabisan makanan. Unta dan juga kuda mereka telah kehabisan makanan, jadi mereka terpaksa beredar daripada situ. Jadi dan Allah juga telah mendatangkan kepada mereka angin yang kencang dan juga dingin. Akhirnya tentera Islam menang dalam peperangan Khandaq. Okey. Jadi seterusnya iaitu dakwah peringkat keempat, iaitu berdakwah secara terang-terangan, mengangkat senjata terhadap mereka yang cuba menghalang perjalanan dakwah. Okey, daripada peringkat ni telah dipraktikkan syariat-syariat Islam dan juga perintah untuk berjihad. Okey. Pada peringkat ni, semua kabilah Arab telah memeluk agama Islam kecuali satu kabilah sahaja, iaitu kabilah Hawazin. Dan telah berlakunya peperangan Hunain pada peringkat keempat ni lah. Jadi kabilah Hawazin ni ia sangat membencikan agama Islam dan merancang untuk menyerang umat Islam di Mekah. Okey. Lepas tu mereka mengumpulkan pasukan tenteranya yang berjumlah 40,000 orang. Manakala jumlah tentera Islam sebanyak 12,000 orang. Okey. Lepas tu selain itu Nabi Muhammad SAW mengambil segenggam pasir dan meniup ke arah kafir musyrikin dengan doa agar diberi bantuan oleh Allah untuk mengalahkan golongan kafir musyrikin ni. Okey, dengan segenggam pasir je dapat mengalahkan golongan kafir musyrikin. Dan juga peperangan mereka telah berubah sehingga menyebabkan mereka mundur daripada medan peperangan. Jadi kesimpulan yang saya dapat daripada tajuk peringkat dakwah Rasulullah SAW adalah baginda SAW melaksanakan tanggungjawab ini dengan amanah tanpa pengetahuan orang Quraisy. Jadi kita sebagai orang Islam perlu menanamkan sifat bertanggungjawab dalam diri apabila diberikan amanah ataupun tugasan. Okey, seterusnya Rasulullah SAW telah mengorbankan jiwa, harta dan juga tanah air yang tercinta. Jadi kita perlulah menanamkan sifat prihatin. Contohnya Nabi Muhammad SAW ni baginda mengorbankan jiwa, harta dan juga tanah air, iaitu sehingga sehingga berlakunya penghijrahan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam sangat kasihan kepada orang Islam, kerana ketika itu banyak mehnah yang telah dilalui oleh orang Islam. Okey, selain itu semasa peristiwa penyiksaan yang dilalui Rasulullah SAW ketika berdakwah. Oleh itu, kita perlulah mempunyai sifat sabar dalam diri. Walaupun Rasulullah SAW
dan juga para sahabat telah banyak diseksa. Contohnya Nabi Muhammad telah dibuang najis ke atas kepala Rasulullah SAW. Selain itu, ditaburkan duri-duri sepanjang perjalanan Rasulullah SAW. Dan juga ada juga yang telah mati syahid di jalan Allah, dan juga buta kerana penyiksaan yang terlalu mengancam. Jadi walau bagaimanapun penyiksaan yang telah dilakukan ini tidak sedikit pun menurunkan iman Rasulullah SAW. Selain akhir sekali, semasa peristiwa perang Uhud, iaitu tentera Islam kalah di medan Uhud disebabkan mereka tidak mendengar arahan Rasulullah SAW. Jadi kita ni perlulah mendengar perintah ketua. Seperti mana kita boleh ambil pengajaran daripada perang Uhud, tentera Islam tidak mendengar akan perintah Rasulullah SAW sehingga menyebabkan kekalahan dalam peperangan dan juga kematian orang yang tersayang, iaitu bapa saudara baginda SAW sendiri, iaitu Hamzah, Sayyidina Hamzah. Dan sifat tamak ni iaitu orang Islam yang turun daripada bukit untuk mendapatkan kembali harta rampasan perang, iaitu sifat tamak. Sifat tamak ni kita perlu jauhkan dalam diri, kerana ia sifat negatif ni adalah racun dalam diri kita. Okay. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.